Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam rancangan durus Ramadan yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dengan kerjasama Perum Media Tajdid. Alhamdulillah, apa khabar hari ini kita semua? Hari ini kita telah berpuasa hari yang ke-19 dan kita sudah masuk ke fasa penghujung Ramadan. Apa khabar ibadat kita? Dan adakah kita telah bersedia untuk menghadapi akhir Ramadan? Dan bagaimana ibadat kita sepanjang Ramadan ini? Adakah masih sama ataupun tidak bergerak ataupun sudah maju? Terutamanya dalam zikir, kita perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyakkan salat sunat, perbanyakkan membaca Al-Quran Al-Karim. Dan dalam bahasa yang sama kita tak lupa juga untuk kita menuntut ilmu, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana walaupun kita dalam fasa PKP ni, kita masih lagi diberi peluang untuk menuntut ilmu secara live, secara online, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Allah 'allamal insana ma lam ya'lam. Sesungguhnya dia telah 'allamal insana ma lam ya'lam, dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi dalam kita menuntut ilmu, kita jangan ada rasa rendah diri, jangan ada rasa segan, jangan ada rasa malu kerana kita manusia, kita sentiasa tidak tahu. Kita ingat dalam firman Allah tadi, 'allama, dan ayat yang perkataan yang terakhir Allah guna ma lam ya'lam. Ya'lam adalah fi'al mudhari' ataupun dalam bahasa Melayu adalah kata kerja sedang berlaku ataupun akan berlaku. Menunjukkan bahawa kita manusia, kita kena sentiasa belajar dan belajar sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, barulah kita mengenal siapa diri kita, barulah kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan juga dengan ilmu juga boleh kita tahu bagaimana jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Jadi kita setiap hari, setiap masa kita sentiasa mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada hari ini slide saya yang akan saya kongsikan bersama dengan para penonton semua, iaitu qanaah dalam kehidupan. Kadang kita fikir apakah kita memiliki sifat qanaah tersebut? Dan adakah sifat qanaah itu hanya untuk orang tertentu sahaja ataupun untuk orang yang agama sahaja? Tidak. Sifat qanaah untuk semua manusia, khusus, terutamanya yang beragama Islam. Kerana kebiasaannya kita sering lupa ataupun alpa dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kadang kita rasa kurang, kita rasa tak puas hati, kita rasa cemburu dengan kelebihan yang Allah kurniakan kepada orang lain. Jadi apabila muncul perasaan ini, merupakan perasaan yang tidak elok, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh ikutan kita yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap dengan harta, iaitu kita menyikapi harta dengan sifat qanaah. Qanaah, apa itu qanaah? Qanaah adalah kepuasan dan kerelaan cukup. Sifat qanaah ini harus dimiliki setiap Muslim, baik yang kaya maupun yang kurang kaya. Adapun wujud dari sikap qanaah ini iaitu merasa cukup dengan apa yang telah dikurniakan Allah kepada kita. Tidak ada rasa tidak berpuas hati, hasad, dengki, cemburu, apa lagi?
khianat dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Dan juga kita tidak tamak dan rakus dalam mencari harta kekayaan kita dengan menghalalkan pelbagai cara. Dah tak kisah dah halal ke haram ke, menindas orang lain ke, tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan untuk menguji kita sebagai hamba-Nya. Dan adakah kita ini mendapat amalan yang terbaik ataupun sebaliknya? Di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allazi khalaqal maut, yang menjadikan, maksudnya dia telah menjadikan adanya kematian dan adanya kehidupan supaya diuji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalannya? Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa dan dia maha pengampun. Dalam ayat ni Ibnu Katsir menafsirkan Allah telah menciptakan seluruh makhluk ini dari ketiadaan untuk menguji jin dan manusia siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Kalau demikian, apakah kita akan terlena dengan keindahan, dengan kegodaan kehidupan dunia ini dan lupa memperbaiki amalan kita? Kerana kita nak menghadap Allah, kita akan membawa amalan kita akan tinggal segala-galanya di dunia ini. Kita lihat dalam firman ini, Allah sebut perkataan al-maut dulu baru al-hayah. Allah sebut mati dahulu baru hidup. Kerana sebelum kita hidup, kita mati, berarti kita tidak ada di dunia ini. Lalu Allah ciptakan kita. Dan juga kenapa Allah letakkan perkataan al-maut ni sebelum al-hayah, ditujukan kepada makhluknya yang hidup, kita yang hidup sekarang ni. Sebab kita hidup nanti, perkara yang pertama yang kita nak tempuh nanti adalah kematian. Kemudian barulah kita akan dihidupkan semula. Setelah kita mati, kita akan dihidupkan semula di alam barzakh. Jadi Allah sebut perkataan pertama yang kita akan tempuh dahulu adalah kematian. Allah sebut perkataan kematian dahulu tu kerana untuk memberi peringatan kepada kita. Kerana kematian itulah menjadi motivasi yang paling kuat. Takut tak kita nak menghadapi kematian? Semua orang takut, tak ada orang tak takut. Jadi, bagaimana kita nak menghadapi kematian? Dan kita tak tahu bila kita akan mati, bila kita akan tinggalkan dunia ini. Jadi Allah kata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan kita di dunia ini untuk menguji kita. Dan siapa yang paling baik amalannya. Kalau kita ingat bahawa kita akan mati, kita akan berjaga-jaga dengan amalan dan agama kita. Dan kita akan buat yang terbaik ataupun sebaik mungkin amalan tersebut. Dan itulah sepatutnya dalam kehidupan kita. Tapi banyak di antara kita menjalani kehidupan seperti kita ni seolah-olah akan hidup selamanya. Dan kita tak fikir pun kita akan mati. Kerana nanti apabila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap perbuatan yang kita telah lakukan di atas muka bumi ini. Diriwayatkan daripada Miswar bin Shaddad tentang perumpamaan dunia dan akhirat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kamithli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Dunia ini dibandingkan akhirat tiada lain hanyalah seperti jika seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Maka hendaklah dia melihat air yang melekat di jarinya setelah dia menarikkan jarinya kembali. Kita celup jari kita kat dalam laut, kita tengok air yang lekat tu banyak ke sikit. Itulah umpama dunia.
Dalam Al-Quran lagi Allah berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tetapi kamu ataupun bahkan kamu memilih kehidupan dunia. Kerana dunia ni keindahan dia, kegodaan dia sangat mencabar iman kita. Dan juga kita cuba tengok pada perkataan dunia. Dunia makna asal dia adalah dekat, ataupun makna yang lain adalah rendah kualiti. Apabila dikatakan dunia tu dekat, maksudnya kita tak boleh terus dapat apa yang kita hendak semasa di dunia, kerana dunia itu sudah nampak depan kita. Rasa macam boleh dicapai saja. Sedangkan akhirat tu jauh dan tak nampak. Kerana kebiasaan manusia, dia nampak apa yang ada di depan mata dia. Berbeza dengan orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa, ayat selepasnya, walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan kekal. Bagi orang yang bertakwa, dia nampak akhirat. Walaupun tak nampak pada pandangan mata, tapi dia percaya apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan apa kaitan dengan qanaah? Qanaah untuk mengajar diri kita bersyukur, untuk mengajar diri kita menerima pemberian Allah Ta'ala itu dengan hati yang terbuka, dengan penuh kerelaan. Dan juga qanaah bukan kita katakan qanaah itu kita terima apa adanya, tidak. Qanaah itu adalah kita merasa cukup dengan hasil yang telah kita usahakan. Kita berusaha dan itulah hasilnya yang Allah kurniakan kepada kita. Serta menjauhkan diri kita dari rasa tidak berpuas hati, tidak cukup. Dengan qanaah ini juga kita akan lebih bersyukur dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Qanaah dan bersyukur itu seiring. Kerana dengan sifat qanaah, kita sentiasa merasa cukup, berpuas hati dengan kurniaan Allah Azza wa Jal dari hasil yang telah kita usahakan. Apa janji Allah bagi balasan orang yang bersikap qanaah ini selama kita berada di dunia ini? Kita akan merasa kehidupan di dunia ini dengan lebih baik. Firman Allah di dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan amalan salih, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah janji Allah bagi kita. Tinggal kita nak ataupun sebaliknya. Seterusnya, di antara kelebihan ataupun kebaikan jika kita memiliki sifat qanaah ini, yang pertama, kita akan menjadi orang yang beruntung, di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, maksudnya, beruntunglah bagi orang yang telah memeluk Islam, dilimpahi rezeki yang cukup dan diberi kepuasan, yakni sifat qanaah oleh Allah Azza wa Jal terhadap apa yang diberikan kepadanya. Dalam hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut beruntung. Beruntung orang yang memiliki 3 perkara tadi, iaitu sebagai seorang Muslim mendapatkan kecukupan dan dikurniakan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jal. Qad aflaha. Aflaha dalam hadis ni, qad aflaha. Aflaha berarti mendapat semua keinginan dan selamat daripada semua yang tidak diingini. Itu maksudnya beruntung. Sesungguhnya di dalam qanaah ini ada kemuliaan dan ketenteraman hati kerana sudah merasa mencukupi. Ada kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang syubhah dan yang melebihi keperluan utama. Yang semua itu akan mendatangkan pahala di akhirat.
Dan sesungguhnya dalam kerakusan dan ketamakan ada kehinaan dan kesusahan kerana seseorang itu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla. Kan tadi Allah kata Allah dah bagi tahu kepada kita dalam surah Al-Mulk, Allah jadikan kehidupan kita untuk menguji kita. Jadi tiga perkara yang disebutkan dalam hadis tadi akan menjadikan orang yang beruntung kerana ketiga-tiganya menghimpun kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Hal itu kerana seorang hamba apabila diberi petunjuk masuk ke dalam Islam yang merupakan agama Allah, di mana hanya agama Islam sahaja yang diterima Allah Azza wa Jalla. Islam juga sebagai kunci seseorang selamat dari siksaan azab Allah. Hal ini merupakan keberuntungan yang besar. Kemudian apabila ditambah dengan memperoleh rezeki yang mencukupi, yang membuatkan kita tidak meminta-minta kepada makhluk yang lain, lalu ditambahkan lagi nikmat dengan kurniaan Allah Azza wa Jalla dengan sikap qanaah terhadap pemberiannya, maka sesungguhnya ini memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Keberuntungan apa lagi setelah ini? Di dunia kita akan mendapatkan kepuasan dan di akhirat kita akan mendapatkan kepuasan. Jika agama Islam tidak dimiliki, maka kerugian yang diperolehkan seseorang adalah kerugian yang besar. Kalau kita tak Islam, wal'iyadzubillah. Kerana Islamlah kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Kalau tanpa Islam, kita termasuk dalam golongan orang yang rugi. Kerana ia akan mendapat kesengsaraan yang kekal. Jika dia telah menjadi Islam, tetapi tidak diberikan kecukupan, maka yang demikian dapat membuatnya memperoleh mudarat dan kekurangan. Dan jika seseorang itu telah menjadi Muslim serta mendapatkan rezeki yang cukup namun tidak mendapatkan sikap qanaah terhadap rezeki yang diperolehinya, maka ia akan selalu miskin. Jadi maksudnya kita seorang Islam tapi kita selalu rasa tidak puas hati dengan pemberian, dengan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita selalu iri, selalu tak puas hati dengan rezeki orang lain. Kalau kita rasa sebegitu, kita sentiasa akan rasa miskin, akan rasa tidak pernah puas. Melainkan kalau kita bersyukur, walaupun rezeki itu sedikit, apabila kita bersyukur, kita rasa hidup kita akan tenang. Kenapa kita perlu ada rasa tidak puas hati terhadap rezeki orang lain? Sebenarnya kaya, yang disebutkan kaya itu bukan kaya kepada harta, tapi kaya kepada hati, jiwa kita. Bagaimana kita mendidik jiwa kita? Di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arada, walakinnal ghina ghina an-nafs." Kaya itu bukanlah kerana harta, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati, rasa cukup, rasa tenang jiwa kita. Jadi betapa ramai orang yang banyak harta namun hatinya miskin, kerana selalu rasa kekurangan, selalu rasa tidak cukup. Dan betapa ramai orang miskin, orang susah, tapi hatinya kaya, dan dia sentiasa rasa tenang, rasa bersyukur dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Itulah pentingnya sifat qanaah tadi. Dan sifat qanaah kita kena lakukan dalam setiap situasi dan keadaan, baik ketika kita mempunyai harta, baik ketika kita diuji oleh Allah dengan kehilangan harta. Apabila kita dikurniakan harta, kita hendaklah mengeluarkan harta tersebut. Maksudnya kita kena memiliki sifat murah hati, kita sedekah, keluarkan zakat, infak dan sebagainya. Kerana di dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa." Adapun orang yang memberi dan orang yang bertakwa. A'ta, memberi kat sini adalah hartanya di jalan Allah.
Maksudnya mengeluarkan harta itu untuk mencari redha Allah Azza wa Jalla. Kita lihat pada ayat ini kalimah taqa, ittaqa. Taqa maksudnya menyelamatkan diri dari bahaya. Dan dari kesan bahaya itu iaitu menyelamatkan diri dari melakukan dosa, kerana dosa itulah akan memasukkan diri kita ke dalam neraka Jahannam. Kerana takut masuk ke dalam neraka, maka kita menjaga diri kita dari melakukan dosa-dosa. Sama ada dosa daripada harta yang kita miliki. Maka dalam segala perbuatan kita hendaklah berhati-hati. Kita kena sentiasa berhati-hati. Kita akan sedar tentang hukum sesuatu perkara itu. Dan kita sedar yang segala gerak-geri kita dan perbuatan kita sedang diperhatikan dan diambil kira oleh malaikat dan juga Allah Azza wa Jalla. Taqwa selalu diterjemahkan sebagai takut. Tapi taqwa sebenarnya tidak sama dengan perkataan takut ataupun khauf. Takut memang sebahagian daripada taqwa. Tapi taqwa bukan takut sahaja. Taqwa itu lebih luas maksudnya. Di mana sebab tu Allah sebut a'ta wattaqa, memberi dan bertakwa. Ayat selepasnya wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Bagi orang yang bertakwa, dia tak rasa sedih, dia tidak rasa kecewa apabila dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan dia derma, dia melakukan kebajikan untuk mencari redha Allah. Dia tak rasa benda tu akan kurang, hartanya akan berkurang. Tapi dia yakin setiap apa yang dikeluarkan Allah akan menambah, Allah akan memberi lagi kelebihan kepadanya. Kenapa? Wasaddaqa bil husna, kerana dia membenarkan adanya pahala. Kerana orang yang bertakwa, dia percaya adanya pahala, adanya syurga Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah sebut a'ta, maksud dia memberi, iaitu menginfakkan hartanya. Kemudian Allah sebut taqa, menjaga diri. Taqwa, menjaga diri. Taqa merupakan elemen iman dan juga terdapat elemen amal. Kerana apabila kita menjaga diri, kita kena melakukan sesuatu. Dan akhir sekali Allah sebut dalam ayat ni tasaddaqa, membenarkan. Ini mungkin jauh sikit daripada amal kerana ia adalah perbuatan hati. Sebab tu Allah sebut taqa, kerana dia berkaitan dengan hati kita. Adakah pemberian kita memberi itu dengan niat kita untuk menunjuk-nunjuk ataupun sebaliknya? Banyak yang memiliki harta namun jarang memiliki sifat mulia, iaitu sifat qanaah. Jika seorang muslim meraihnya, ia seakan-akan memiliki dunia seisinya. Jika memilikinya, dia tidak tamak pada harta orang lain dan juga selalu redha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang beriman, orang Islam, yakin segala yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal itulah yang terbaik untuk dirinya. Ibnu Battal, di mana beliau berkata ketika menjelaskan hadis ini, yang dimaksudkan kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda. Kerana betapa banyak orang yang telah dianugerahkan Allah harta malah masih merasa tidak cukup, rasa tak puas. Ia ingin terus menambah dan menambah. Ia pun tidak ambil peduli dari manakah harta tersebut datang. Tak kisah, tak kira halal ke haram. Inilah orang yang fakir terhadap harta. Sikap demikian kerana niatnya buruk, kerana niat yang tidak elok dan kerakusannya untuk terus menambah harta. Padahal hakikat kaya adalah kaya hati, iaitu seseorang yang merasa cukup dengan sedikit pemberian daripada Allah dan dia tidak tamak dalam mencari rezeki, dalam menambahkan hartanya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Man kana taliban liziyadah lam yastaghni bima ma'hu falaysa lahu ghina." Sesiapa yang terus ingin menambah dan menambah lalu tidak pernah merasa cukup atas yang Allah berikan, maka ia tidak disebut kaya
hati. Kalau orang yang begini bukan kaya hati, sebenarnya dia adalah miskin hati. Yang dimaksudkan qanaah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Battal, reda dengan ketetapan Allah Azza wa Jal dan berserah diri kepada keputusannya, iaitu segala yang dari Allah itulah yang terbaik. Itulah yang dimaksudkan dengan qanaah. Dan yang kedua, kebaikan atau kelebihan apabila kita memiliki sifat qanaah, iaitu mendapatkan dunia keseluruhannya. Hadis yang diriwayatkan daripada Ubaidah bin Mihsan, daripada Salamah bin Ubaidah bin Mihsan al-Khatmi, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang di pagi hari dirinya aman, sihat badannya, dan di dekatnya ada makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Hadis ini menunjukkan bahawa 3 nikmat di atas jika telah ada dalam diri seseorang Muslim, maka itu sudah menjadi nikmat yang besar. Sesiapa yang di pagi hari mendapat 3 nikmat tersebut, berarti dia telah memiliki dunia seisinya. Jadi, persoalannya, adakah kita sebagai seorang Islam ni, kita tak perlu kaya? Sebab kalau kita jadi kaya nanti kita takut kita terlalu cintakan dunia. Nanti kita terlalu fokus untuk mencari harta benda dan kita meninggalkan akhirat. Sebenarnya tak salah orang Islam untuk mengumpulkan harta, untuk menjadi seorang yang memiliki harta yang banyak. Dan tidak salah juga kita menjadi kaya. Dengan kaya tersebut kita akan memudahkan jalan di dalam agama. Dengan kaya tersebut juga kita dapat membantu orang susah. Di mana sabda Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihha liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafs minan ni'am. Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sihat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah sebahagian daripada iman. Jadi tak salah kalau kita menjadi kaya asalkan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya takwa, kita sentiasa rasa cukup dengan kekayaan tersebut. Kita tidak rakus dalam menambahkannya. Dan kita akan gunakan harta tersebut melalui jalan zakat, jalan sedekah, jalan membuatkan kebajikan. Dan kita menjauhkan diri kita daripada memperolehi harta daripada jalan yang haram, jalan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tengok di dalam surah Al-Baqarah. Kan sering kita baca, mungkin sebab kebanyakan kita sudah hafal ayat ni, ayat pertama sehingga ayat kelima surah Al-Baqarah. Apa yang Allah terangkan kepada kita tentang orang yang bertakwa dengan harta yang dimilikinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Quran, dzalikal kitab. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, tidak ada sebarang keraguan kepadanya. Hudal lil muttaqin, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni orang yang bagaimana? Allah jelaskan kepada kita, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Karena orang yang bertakwa, mereka percaya adanya pahala, percaya adanya pembalasan di hari akhirat, percaya adanya syurga Allah Azza wa Jalla.
Wa yuqimuna as-salah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membelanjakan atau mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mimma razaqna, bukan keseluruhan harta tersebut. Mimma maksudnya sebahagian. Rezeki yang Allah kurniakan kepada kita bukan semua rezeki kita, ada rezeki orang lain. Jadi untuk orang yang bertakwa, dia percaya, dia yakin dengan Allah Azza wa Jal. Kadang orang yang bertakwa ni, mereka juga beriman. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya hari akhirat. Dengan Allah sebut lagi akhirat. Kan tadi Allah sebut dah al-ghaib, kemudian Allah sebut lagi akhirat. Kerana orang yang bertakwa, orang yang beriman, mereka percaya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini adalah ganjaran untuk mereka. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka lah orang yang berjaya. Mereka lah orang yang beruntung. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, menjelaskan bahawa orang kaya namun tidak bertakwa maka akan binasa, kerana ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya dan akan menghalangi yang bukan haknya, serta meletakkan harta tersebut bukan pada tempatnya. Kalau orang kaya itu adalah orang yang bertakwa, dia akan letak hartanya pada tempatnya, dia akan memberi hartanya pada tempatnya, dan dia akan menyalurkan hartanya pada tempatnya. Maksudnya untuk jalan kebaikan. Berbeza dengan orang yang tidak bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, mereka menggunakan harta mereka semaunya sahaja, iaitu mengikut hawa nafsu, dan tidak nampak jalan mana yang harus mereka pilih untuk menyalurkan harta tersebut. Jadi hadis ini memberitahu kepada kita bahawa tidak salah jika seorang Muslim itu kaya asalkan dia bertakwa. Kerana bertakwalah kita tahu mana yang halal, mana yang haram, dan kita tahu mengambil mana yang halal dan mana yang mana yang halal dan meninggalkan yang haram. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW bersabda, "Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati sehingga telah lengkap keseluruhan rezekinya. Jika rezeki itu terlambat datang kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhilah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhilah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram." Okay, tadi Allah sebut orang kaya yang bertakwa dan orang yang sihat. Orang kaya yang sihat bagi orang yang bertakwa. Sihat bagi orang yang bertakwa itu adalah lebih baik daripada kaya. Kerana kata ulama bahawa sihat jasad tidak boleh menolong, bahawa sihatnya jasad boleh menolong seseorang itu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kerana sihat merupakan satu nikmat yang besar yang tidak boleh dibeli dengan harta kekayaan. Bagi orang yang tidak mampu, orang yang tidak sihat, susah dia dalam menjalankan ibadat yang sempurna. Contoh, kalau kita sakit, adakah kita boleh bayar dekat doktor berpuluh-puluh ribu untuk menyembuhkan kita? Tidak. Kerana sihat tidak boleh dibeli dengan wang ringgit walaupun kita ada harta bergunung-gunung. Sebab tu, sihat merupakan satu nikmat yang sangat besar. Adakah kita bersyukur? Kemudian yang ketiga, kelebihan bagi kita memiliki sifat qanaah. Yang ketiga adalah mudah bersyukur ataupun sentiasa bersyukur. Sifat qanaah yang kita dapat lakukan, contoh kalau kita dikurniakan, kita ada rezeki
makanan kita pada hari itu. Walaupun makanan itu biasa, kita bersyukur. Kita tak komplain. Ni kalau kita tengok makanan, kita komplain ni tak sedap lah, itu tak sedap lah, bagi itulah, inilah. Sepatutnya kita kena bersyukur. Itu adalah rezeki kita pada hari ini. Dan juga kalau kita memiliki beberapa helai pakaian yang boleh menutup aurat kita, kita bersyukur. Kita sebagai manusia hendaklah kita melihat orang yang berada di bawah kita. Dalam masalah kehidupan akhirat, kita melihat orang yang ada di atas kita. Kalau kehidupan di dunia, kita lihat orang yang ada di bawah kita. Kalau kita dikurniakan, kita diberi rezeki, makanan yang seperti tadi, kita dapat makan, alhamdulillah. Cuba kita lihat kepada saudara-saudara kita yang tidak dapat makan. Kita kena lihat orang yang ada di bawah kita. Tapi dari sudut amalan, dari sudut untuk menuju akhirat, kita kena lihat orang yang lebih baik daripada kita, supaya menjadi motivasi kepada kita untuk kita terus melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam hal ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan, tidak memandang rendah terhadap nikmat Allah yang telah Allah kurniakan kepada kita." Jadi kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal apabila kita diberi kesihatan, harta yang kita miliki itu, dengan harta yang kita miliki itu biasa-biasa saja ataupun sedang-sedang saja, kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bukan hanya sekadar lafaz di mulut saja, bukan sekadar kita mengucap Alhamdulillah sahaja. Malah kita kena lakukan dengan perbuatan kita, iaitu melakukan ketaatan dan melakukan ibadat kepadanya. Maka niscaya Allah akan beri kenikmatan yang lain kepada kita. Syukurlah nikmat sihat sebelum datangnya sakit. Jadi ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu sihatmu sebelum sakitmu, waktu kayamu sebelum fakirmu, waktu luangmu, waktu lapang kita sebelum waktu sibuk, dan waktu hidup kita sebelum kita mati. Jadi kita kena memiliki sifat qanaah dan kita kena sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah Azza wa Jal. Di samping itu kita terus menjadi hamba yang saleh, yang melakukan ketaatan kepadanya. Yang keempat, menjauhkan diri daripada perasaan hasad, dengki, cemburu kepada kelebihan orang lain. Ini bagaimana kita nak mendidik jiwa kita supaya kita tidak memiliki sifat-sifat mazmumah tadi, sifat-sifat yang dikeji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa kita perlu nak ada rasa hasad, nak ada rasa khianat, nak ada rasa cemburu kepada orang lain? Kalau kita rasa cukup, kalau kita bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Merasa tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain, hal ini merupakan hasad. Hal ini merupakan penyakit hati. Walau sebenarnya tidak menginginkan nikmat tersebut hilang. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain yang menjadi sasaran hasad kita. Adapun menurut pandangan ulama yang lain, hasad adalah menginginkan sesuatu nikmat orang lain itu hilang. Jadi kita melakukan khianat, kita buat macam-macam supaya dia hilang pekerjaan, kita menghalang rezeki daripada dia dan sebagainya. Wal'azubillah. Hasad itu sangat bahaya. Sebab apa sangat bahaya? Kerana seolah-olah kita protes akan takdir Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf, yang bermaksud, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allah menjadikan kita ada kaya, ada susah, ada miskin dan sebagainya, kerana kita semua itu saling memerlukan. Kalau Allah ciptakan kita semuanya kaya, bagaimana kita nak mendapat ganjaran pahala bersedekah? Bagaimana kita nak dapatkan harta kita itu harta yang berkat tanpa kita mengeluarkan harta kita ke jalan yang diredai seperti zakat, sedekah, hadiah, infak dan sebagainya. Dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, iaitu hasad dan permusuhan ataupun kebencian. Dan permusuhan adalah pemangkas ataupun pencukur, ataupun boleh juga diartikan sebagai membotak. Aku tidak mengatakan pemangkas ataupun membotak rambut, akan tetapi yang dimaksudkan pemangkas itu adalah pemangkas agama ataupun membotak agama. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk syurga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku khabarkan kepada kalian dengan apa yang boleh menimbulkan hal tersebut? Tebarkanlah salam di antara kalian. Maksudnya kita kena saling mencintai sesama Islam. Kita kena saling tolong menolong antara sesama Islam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit berbagai umat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja penyakit umat-umat terdahulu? Rasulullah menjawab, kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat, saling berlumba memperbanyakkan dunia, yakni mengumpulkan harta, berlebihan dalam masalah keduniaan, saling memusuhi dan saling hasad, dengki sehingga timbulnya sikap melampaui batas atau sikap menzalimi. Kita minta dijauhkan daripada Allah memiliki sifat sebegini, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kan, alhaakumut takasur, maksudnya saling bermegah-megah mengumpulkan harta, hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk ke liang kubur. Adakah apabila kita dah nak mati baru kita ingat akan akhirat? Kita termasuk seorang yang hamba yang sangat rugi, kerana semasa hidup kita bekejar untuk mengumpulkan harta dan kita lupa dengan harta tersebut sebenarnya ada harta orang lain. Di dalam surah yang lain Allah berfirman, allazi jama'a malan wa 'addadah, kan, orang yang mengumpulkan harta dia dan dia menghitungkan harta dia, duduk kira harta dia hari-hari, dan dia tak mau bersedekah kepada orang lain kerana baginya kalau bersedekah tu hartanya kurang, berbeza dengan orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi di sini qanaah itu dimiliki oleh setiap orang. Apabila kita memiliki sifat qanaah, nescaya sifat hasad itu akan hilang dalam masyarakat kita dan juga memudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima, di antara kelebihan bagi kita yang jika kita memiliki sifat qanaah adalah menghindarkan diri daripada memperbanyakkan hutang. Jika kita mempunyai sifat qanaah dan kita bersyukur, kita tak perlu untuk menunjuk-nunjuk. Kerana kalau seorang memiliki sifat qanaah, ia akan menjadikan keperluan hidupnya sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu lagi bagi kita untuk menambahkan hutang. Ini kita sanggup berhutang, hutang keliling pinggang asalkan bergaya.
sebab kita nak suruh nak tunjuk dekat orang, nak suruh orang pandang kita. Apa manfaatnya kita buat macam tu? Bukankah kita telah merosakkan diri kita sendiri? Bukankah kita telah menzalimi diri kita sendiri dengan banyaknya hutang demi untuk melihat orang kagum dengan kita, membuatkan hidup kita tidak tenteram? Orang yang memiliki sifat qanaah merupakan orang yang terpuji. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita sentiasa meminta kepada Allah Azza wa Jal dikurniakan sifat qanaah. Nabi ajak kita di mana doa tersebut, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Pendek je doa ni. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk dalam ilmu dan juga amal. Wat-tuqa, dan ketakwaan. Wal-'afaf, dan sifat afaf. Sifat afaf ini menjaga dari perkara yang haram. Wal-ghina, dan sifat ghina, maksudnya hati yang selalu merasa cukup ataupun hati yang sentiasa merasa qanaah dengan pemberian Allah Azza wa Jal. Al-afaf, maksud al-afaf adalah menjaga diri daripada perkara-perkara yang tidak baik, termasuk juga menjauhkan diri daripada syubhah. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan afaf ini adalah menahan diri daripada perkara yang haram, juga menjauhkan diri daripada hal-hal yang menjatuhkan kehormatan diri. Dan ulama lain mengungkapkan afaf ini adalah menahan diri dari yang tidak halal. Oleh itu, kita hendaklah selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal supaya diberi sifat qanaah dalam diri kita. Ya Allah, kurniakanlah kami sifat yang mulia ini. Moga kami menjadi hamba-Mu yang qanaah dan kaya hati, iaitu dianugerahi hati yang selalu merasa cukup dan bersyukur. Nabi SAW ajarkan lagi kita doa. Di antara doa yang Nabi ajar lagi adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubri wa tala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya rasa gundah gulana dan kesedihan, rasa lemah dan malas, rasa bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penguasaan orang lain. Kita minta kepada Allah supaya kita tidak mudah untuk berhutang dan sebagainya. Dan di antara doa yang lain yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif alayya kulla ghaibatin li bi khair. Ya Allah, jadikanlah aku merasa qanaah, ini merasa cukup, puas, syukur terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku, dan berikanlah berkah kepadaku di dalamnya, dan menjadikanlah bagiku semua yang hilang dariku dengan lebih baik. Jadi sama-samalah kita banyak berdoa supaya Allah kurniakan sifat qanaah dan rasa syukur dalam diri kita, supaya kita menjadi hamba-Nya yang saleh. Kerana kehidupan kita bukan hanya untuk di dunia sahaja, kerana kehidupan kita yang kekal adalah di akhirat sana. Semoga yang baik itu ada daripada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaatnya. Setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.